Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekhuna wa ustazuna wa sahibuna al-mukarram al-ustaz Azhar Idrus hafizahullah wa saddada khutah, nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari bumi Melayu Riau. Ciri orang Melayu dia mula dengan pantun. Saya nak berpantun. Pergi ke Arab memakan kebab. Kebab dimakan berharga murah. Hilang pula pantun. Pergi ke Arab memakan kebab, kebab dimakan berharga murah. Nak sembahyang pun susah di mihrab, tapi malam ni boleh bagi tazkirah. Ini maksudnya mihrab Masjid Nabawi ni. Susah orang nak sembahyang di mihrab Masjid Nabawi di Taman Raudhah, tapi malam ini kerana dekat duduk dengan orang bertuah, bagi tazkirah pun boleh. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, umur panjang dan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 20 minit. Manakala muncul fitnah, yaitu dengan meninggalnya Sayyidina Uthman ibnu Affan, maka setengah sahabat ingin supaya cari dulu pembunuh Uthman ni siapa. Siapa orang yang bunuhkan Uthman? Tapi sebahagian yang lain, kita angkat dulu khalifah pengganti Uthman, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka di situ terjadi ikhtilaf, asal muasal punca. Maka datanglah kelompok Khawarij. Mereka tidak ikut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan tidak pula ikut kepada Sayyidina Ali. Kharaja, Khawarij, keluar mereka daripada ini. Mereka halalkan darah sahabat Nabi. Sayyidina Ali halal darahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan halal darahnya, Amr ibn Aus halal darahnya. Tiga orang ini mesti dibunuh. Inilah asal muasal pengganas Khawarij. Maka tiga-tiga orang ini mesti dihabisi nyawanya. Dan takdir berkata lain, Muawiyah tidak meninggal, Amr bin Aus tidak meninggal, Sayyidina Ali meninggal syahid ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Ini kelompok jauh daripada sunnah. Mereka ini kelompok ahlul bid'ah bernama Khawarij. Abad ini pula memunculkan kelompok baru yang berkata bahawa semua ini adalah takdir Allah. Kita ini hanya seperti wayang yang dipermainkan oleh orang. Dia letak tangan ke kiri, dia belokkan ke kanan, maka kita tiada kuasa apa-apa. Ini datang kelompok baru bernama Jabariyah. Jabar, terpaksa. Saya ni terpaksa melakukan ini. Maka kata dia, tiada siapapun yang bersalah saat itu, kerana semua kesalahan itu ada pada Tuhan. Ini pun kelompok ahlul bid'ah, kerana dia jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada Jabariyah ini adalah Qadariyah. Kata dia tidak ada itu takdir. Sedangkan Jabariyah mengatakan semua ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, termasuk kematian-kematian ini pun semuanya sudah tertulis.
maktub fis sama. Maka lawan daripada kelompok Jabariyah ini adalah Qadariyah yang mengatakan tidak ada itu takdir. Allah menciptakan alam semesta, lepas itu dia ciptakan, dia tidak ada mengatur sama sekali. Maka dia persilahkan siapa sahaja yang hendak berbuat, buatlah, buat kamu semua. Maka datang kelompok baru bernama Qadariyah yang dilanjutkan lagi menjadi Mu'tazilah. Ini semua jauh daripada sunnah kerana mereka membuat-buat ini. Lalu kemudian pada masa ini juga muncul satu lagi bernama Mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan, tubuh. An jismihi fima ablah. Manusia nanti di akhirat akan ditanya tentang jisim, tubuh dia. Mereka ini yang menyamakan Allah Ta'ala berjisim sama seperti manusia. Ini pun kelompok ahlul bid'ah juga. Lawan daripada sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah seperti makhluk, ayat mutasyabihat, dia katakan Allah berjisim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata dia Allah bertangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri ibnu Husain ibnu Hasan ibnu Muhammad, yang kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi, meninggal 676. Dia syarahkan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim Muhammad Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi menulis kitab Sahih Muslim. Bila kita tak faham Sahih Muslim, buka syarah Sahih Muslim, ditulis oleh Imam An-Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Di sana Imam Muslim mengatakan kaqaulil mujassimati, seperti cakap orang-orang mujassimah, lahu jismun lakal ajsam. Allah punya jisim tapi tak sama macam jisim kita. Bila ada nanti orang berkata semua ni sudah kita serahkan sajalah pada takdir Allah, Jabariyah, tak ada takdir itu, Qadariyah. Maka ada satu lagi kelompok Mujassimah. Jadi sebenarnya kita mesti fahamkan yang ada hadir sekarang ini adalah kelompok-kelompok lama yang memakai baju baru dengan istilah New Mu'tazilah, New Mujassimah. Bila ada nanti berkata Allah punya tangan tapi tangan dia tak sama dengan tangan kita, Mujassimah. Yang berkata ini bukan Abdul Samad, yang berkata ini Imam Nawawi. Ka qaulil mujassimah, seperti cakap mujassimah, lahu jismun lakal ajsam. Allah punya jisim tapi jisim dia tak sama dengan kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Apa kata mujassimah? Al-istiqrar wal julus. Dia artikan makna istiwa itu istiqrar, menetap, wal julus, duduk. Tapi duduk dia tak sama macam duduk kita. Jismun kal ajsam. Apa makna Abdul Somad duduk? Abdul Somad duduk, kursinya di bawah, orangnya di atas. Bila orangnya di bawah, kursinya di atas, itu bukan duduk, menjunjung kursi namanya. Nah, mereka berkata lagu jismun, dia punya jisim dan dia duduk. Bahkan dalam kitab mereka dia katakan kan Allah yujlisu Muhammadan 'alal arsy ma'ahu. Allah mendudukkan Muhammad di atas aras bersama dia di sebelah kanannya. Maka ini mujassimah. Lalu kemudian yauma yukshafu an saqin, pada saat itu Allah menyingkapkan saqah, dari lutut ke mata kaki ini saqah namanya, betis. Allah menyingkapkan betisnya. Maka katakan Allah punya betis, Allah punya kaki, tapi kaki dia tak sama dengan kaki kita. Jismun kal ajsam. Maka ini mujassimah. Apapun nama kelompoknya nanti, apapun nama organisasi yang dia bawa, maka dia adalah New Mujassimah, kelompok ahlul bid'ah.
Lalu kemudian pula mereka katakan saat Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya binasa, yang kekal hanya wajah saja. Dia kata Allah punya wajah, tapi wajah dia tak sama dengan wajah kita, sama dengan lahu jismun la kal ajsam. Ini salah satu ciri daripada mujassimah, mengatakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah turun dari atas, Allah berdiam diri di suatu tempat, Allah berwajah, tapi tangannya tak sama dengan kita, kakinya tak sama dengan kita, duduknya tak sama. Ini mujassimah. Maka lawan daripada mujassimah ini datanglah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan membuat mazhab baru, dia ingin melawan mujassimah. Maka dia pun menegakkan bendera Ahlus Sunnah. Maka dia pun menunjukkan bagaimana salafus salih memahami ayat-ayat ini. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bila kita kata tangan Allah, ada Allah bertangan, maka batallah dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak sama dengan apapun. Maka makna yadullah di situ apa maknanya? Salaf memahami yadullah kedua. Yang pertama, jawaban Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah salaf. Apa makna salaf itu? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad setelah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Sedangkan abad 4, 5, 6 sampai kita sekarang disebut dengan khalaf. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan membuat mazhab baru, dia hanya menyusun ulang yang dilakukan oleh salaf untuk membantah mujassimah. Maka manakala Imam Malik bin Anas, apakah Malik bin Anas itu salaf? Ya, Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di Baqi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Imam Malik bin Anas manakala ditanya tentang istiwa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Apa makna istiwa itu wahai Imam Malik? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Kata istiwa bersemayam, Tuan Raja bersemayam di atas singgasana. Semua orang tahu makna istiwa. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah istiwa di atas aras majhulah, tiada sesiapa pun yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Bertanya tentang itu hukumnya, beriman tentang istiwa itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Tapi bertanya tentang maknanya bid'ah. Inilah kelompok tafwid namanya, ahli sunnah. Tafwid, serahkan saja pada Allah. Maka bila kita baca tafsir Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimuradihi, buka tafsir Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam Jalalain. Alif Lam Mim Shad, wallahu a'lam bimuradihi. Sebab mereka katakan huruf muqatta'ah ini adalah ayat mutasyabihat, serahkan saja pada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maknanya? Serahkan saja pada Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Wallahu a'lam bimuradih. Ini manhaj salaf yang pertama. Tapi manhaj salaf yang kedua adalah mentakwil. Siapa yang mentakwil? Imam Ibnu Abbas mentakwil. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari ini. Bila dinisbatkan kata lupa kepada Allah, batil, karena Allah tak mungkin lupa. Maka apa makna lupa dalam ayat itu? Bukan lupa, Allah tidak menurunkan rahmatnya. Imam Ibnu Abbas mentakwil ayat itu. Imam Bukhari mentakwil. Mentakwil mengalihkan makna hakiki kepada makna majazi.
makna yang nafsi kepada bukan makna itu. Maka Imam Al-Bukhari mentakwil makna ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Imam Bukhari tak mengatakan Allah punya wajah, tapi apa kata Imam Bukhari? Mulkuhu. Nah, begitu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Allah kekal wajahnya, bukan wajahnya, mulkuhu, kekuasaannya. Wajah ditakwilkan dengan kuasa. Apakah Imam Bukhari itu salaf? Ya, kerana Imam Bukhari meninggal tahun 256, maka dia pun salaf. Maka manhaj salaf memahami ayat mutasyabihat dua. Satu, tafwid, serahkan pada Allah. Dua, takwil, mentakwilkan kepada makna lain. Begitu juga dengan istiwa. Apakah makna istiwa itu? Allah duduk istiqrar dan julus di atas aras? Tidak. Apa makna istiwa? Isti'la, berkuasa. Tuan Raja istiwa di atas singgasana selama 10 tahun. Bukan dia duduk aja di atas singgasana 10 tahun. Maknanya dia isti'la, berkuasa. Kesimpulannya bahawa ahlu sunnah dari kalangan salaf memaknai ayat mutasyabihat dua. Satu, tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua, takwil. Bila nanti ada ustaz mentakwil, jangan kata dia keluar dari ahlu sunnah. Dialah yang menegakkan ahlu sunnah untuk melawan ahlul bid'ah bernama mujassimah. Sekarang ini Syekh As-Sabuni dikatakan keluar dari ahli sunnah. Mengapa? Karena dia mentakwil, dia Asy'ari. Coba tengok banyak video di YouTube mengatakan, manakala ditanya kepada seorang ulama dari Saudi Arabia, ma ra'yuka bi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sy'arawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir di Kahirah Azhar, apa pendapat tuan tentang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sy'arawi? Apa kata dia? Huwa laysa min ahli sunnah li'annahu yu'awwil. Dia bukan ahli sunnah kerana dia mentakwil. Orang dikeluarkan dari ahli sunnah kerana mentakwil. Padahal takwil dan tafwid adalah ahli sunnah. Imam Asy'ari bukan membuat mazhab baru, tapi dia menyusun daripada kalangan salaf, kerana salaf pun mentakwil. Oleh sebab itu ini mesti dikuatkan lagi. Sebab bila anginnya kencang, akar kayu tertancap ke tanah, pucuknya ke atas. Kalaupun anginnya kencang, dia hanya setakat patah saja, namun tercabut tidak. Maka tanamkan balik akidah Asy'ari atau Maturidi. Sedangkan dalam fiqh Syafi'i, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Masalah fiqh, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya hak, betul, benar, tapi maknanya batil. Siapa yang sanggup langsung direct kembali kepada Quran dan Sunnah? Mana kita sanggup? Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Awak hafaz hadis berapa? Ada 3 hadis. Itu pun kalau laptop hidup. Kalau mati, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Habis lowbat, bateri hilang semuanya. Gimana? Maka manakala kita baca Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2. Satu tafsir Jalalain bersama Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Sedangkan kitabnya, kata murid dia Ad-Daudi, kitab guru saya itu lebih daripada 500 juzuk kitab. Hafazan hadisnya berapa? Dia mengaku hafiztu mi'atai alf hadis. Aku hafaz 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku hafaz lebih daripada itu, dapat aku hadis, aku pun akan hafaz juga. Tapi di ujung nama dia Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Dia tetap mengikut pada mazhab Syafi'i. Kenapa? Tawaduk, rendah hati. Sebelum Imam Suyuti, Al-Hafiz, hafal hadis. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ujung namanya Asy-Syafi'i. Bila disebut Al-Hafiz tak ada nama lain. Wa qala Al-Hafiz, Al-Hafiz berkata,
maknanya adalah satu saja, tunggal, tiada berbilang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi di akhir namanya Asy-Syafi'i. Tapi hari ini ada orang buang Syafi'i, buang Ibnu Hajar Al-Asqalani, campakkan As-Suyuti, mari direct ke Quran dan Sunnah. Kita ni siapa? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di Bani Huzail 20 sanah, 20 tahun belajar Al-Quran untuk memahami Quran dan hadis, baru boleh berijtihad. Ini dia masuk 16 kali pertemuan. Temu pertama, temu semester akhir, tinggal 13. Yang 3 kali tak datang, tinggal 10. Yang 10 itu tulis copy paste dari sini, ambil web ini, ambil web ini, PhD. Senang ambil PhD, ambing pun boleh PhD. Oleh sebab itu maka ini kita mesti pahami dengan baik. Empat mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Imam Nu'man bin Thabit, kita kenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makam dia di Kufah, Irak. Yang kedua Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah, makam dia di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204, makam dia di Fustat, Kahira, Mesir. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal 241, makam dia di Baghdad, Irak. Mereka ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tahu masyarakat ini bermazhab Syafi'i, lalu kita bawa mazhab selain Syafi'i, ini membuat masyarakat awam menjadi confused. Setengah sudah sembahyang ke masjid. Di kampung tu ada 10 orang, tapi yang ke masjid 5 saja. Yang 2 ni berkunut, yang 2 tak berkunut, yang 1 baru belajar sembahyang. Ini dia akan menjadi masalah. Bahawa basmalah itu 3 mazhab. Mazhab Syafi'i basmalah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Syafi'i. Sedangkan Hanbali dengan Hanafi bismillah sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Sedangkan Maliki tiada basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keempat-empat mazhab ni mu'tabar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah, tidak. Tapi saya dari Maghribi, 2 tahun belajar di Maghribi, datang ke masjid ini, dipersilahkan, sila Ustaz Somad maju jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masalah. Kita dah tahu di sini bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa Maliki? Lebih bahayanya lagi, begitu orang bertanya, kenapa Ustaz tak pakai bismillah tadi? Inilah yang ahli sunnah. Lain daripada ini, bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Inilah yang memunculkan permasalahan. Orang baru tahu agama, dia pergi ke Makkah, pergi ke Madinah 8 hari, di Makkah 28 hari. Balik, ternyata kita selama ni salah. Di Makkah tak ada imam baca basmalah. Makkah itu imamnya tidak baca basmalah, sebab Makkah Madinah itu bermazhab Hambali. Siapa yang berkata begitu? Bacalah sejarah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu didirikan oleh King Saud Malik Abdul Aziz, mazhab dia Hambali. Maka dia pakai mazhab Hambali. Hambali tiada pakai basmalah. Tapi sebelum King Saud Malik Abdul Aziz, Makkah itu pakai 4 mazhab. Maka Makkah itu dulu sebelum tahun 1924 memakai keempat-empat mazhab. Tengok, pandang baik-baik gambar Masjidil Haram yang lama. Ada 4 pondok kecil di samping Kaabah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Bahkan kita bangga kerana salah satu dari imam mazhab
Itu yang menjadi imam Masjidil Haram dari negeri Nusantara kita. Waktu itu kita disebut ini Ashabul Jawiyin, dari mulai Patani sampai ke Moro sampai ke Jawa disebut dengan Ashabul Jawiyin. Belum lagi ada Malaysia, Brunei Darussalam, belum ada. Semuanya kita ini dianggap sama semua. Salah satu yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Meninggal tahun 1916 sebelum revolusi King Abdul Aziz. Tapi manakala tahun 1924 berubah menjadi satu mazhab saja, Hambali saja. Raja sekarang, raja yang ketujuh bernama Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayah mereka bernama King Abdul Aziz. Itu semua mazhabnya Hambali. Maka dah habis waktu. Terakhir, pertama tadi akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Tasawufuna, kata Syekh Ali Jum'ah, tasawuf kita bukan tasawuf ambil parang potongkan ke tangan. Inilah tasawuf, itu dukun. Tasawuf kita adalah tasawuf tazkiyatun nafs, mensucikan. Yang pertama, tahali. Ini gelas, kalau dia kotor, maka kita tak boleh minum apa-apa di dalamnya, walaupun isi air zam-zam. Maka yang pertama kali tahali, kosongkan daripada riya, kosongkan daripada takbur, kosongkan daripada sum'ah, kosongkan daripada segala penyakit busuk hati. Setelah dia bersih, barulah tahalli, isi dengan yang baik-baik, isi dengan zikir, isi dengan riba, isi dengan qanaah, isi dengan tawakal. Ini diambil dari mana? Dari Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jalan tak elok, ada jalan takwa, jalan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya, membuang penyakit-penyakit hati. Setelah itu, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Maka tasawuf itu tak lain tak bukan adalah tazakka. Qad aflaha man tazakka, tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Setelah engkau bersihkan, diisi dengan yang suci, barulah tajalli, Allah menunjukkan keutamaan-keutamaan. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati, bagaimana menjaga. Idza ra'aitar rajul, bila engkau tengok ada orang yafiru fil hawa, berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan terpedaya, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqamah dia dalam menjalankan syariat agama Allah. Itulah tasawuf kita. Maka manakala Syekh Ali Jum'ah memberikan ta'rif, definisi siapa itu Azhari, man huwal Azhari, kata dia tiga. Asy'ariyul aqidah, berakidah asy'ari, untuk menolak mujassimah. Tamadhub bi ahadil madhahibil arba'ah, bermazhab salah satu dari mazhab yang empat, kita pilih Syafi'i. Yang ketiga, berakhlak suluk tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali, sejalan dengan tertulis di kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari Maturidi, dan bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah tiga dasar ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih, mohon maaf atas kelebihan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak kepada yang berbahagia Sahibul Fadilah Syekh Abdul Samad di atas huraian maksud ataupun tajuk yang diberikan kepada Al-Fadhil Ustaz, apa arti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu berpegang kepada
Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya bermazhab Syafi'i, dan inilah yang menjadi pegangan kita selama ini di Malaysia khususnya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana saranan daripada Al-Fadil, sahibul fadilah Ustaz Abdul Samad. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sesi yang kedua insya-Allah kita akan memberikan ruang sepenuhnya kepada Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, yang mana tajuk yang diberikan kepada Al-Fadil, kita dah Islam dengan ucapan 2 kalimah syahadah, tetapi kenapa perlu belajar lagi akidah. Oleh itu saya mempersilakan sahibul fadilah Ustaz Azhar Idrus untuk memberikan syarahan beliau. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, yang sangat kita alu-alukan, yang sangat kita cintai, kita kasihi, yang sahibul fadilah wal ulum, iaitu tuan guru Al-Ustaz Abdul Samad Riau, yang sudi singgah bersama-sama kita pada malam ini untuk menjelaskan sebagaimana sudah dijelaskan pun apakah itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama kita hadamkan, kita telan biar duduk dalam hati kita kemah-kemih. Dan muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok yang menyesatkan. Mudah-mudahan kasih sayang Allah bersama kita sampai kepada kita bertemu dengan Allah nanti. Alhamdulillah, ramai malam ni nak tengok Ustaz Abdul Samad. Boleh tengoklah, kecil je orangnya. Mula-mula saya jumpa beliau, saya tanya berapa berat Ustaz. Pasal suara kuat. Suara kuat. Kalau YouTube ni kita kena slow sikit, kuat suara dia. Kalau pasang lagu kena kuat lagi. Ustaz jawab, berat saya 50 kalau timbang dengan kasut. Jadi kasut dah 8 kilo, lebih kurang 42 kilo lah. Lebih kurang 42 kilo berat sila majid. Orangnya kecil tapi ilmunya banyak. Allahu Rabbi. Tapi saya nak tanya satu Ustaz. Ada ramai orang tanya saya, apa benda ni, LC tu apa? Lisan ijazah. Ada lesen. Lesen apa? Oh, lesen ceramah. LC dia panggil. Oh, baru tahu. Ramai orang tak tahu. Di sini kalau kata mat LC, maknanya dia pakai motor Yamaha LC. 125cc. Allah Rabbi. Ada lesen ceramah. Oh, alhamdulillah. Baik. Saya yakinlah semua hadirin sudah pun faham apa yang telah dijelaskan, apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan untuk saya pula disebut oleh pengerusi tadi, kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa perlu lagi kita kena belajar akidah? Kenapa kita wajib lagi kena mari hadir majlis tentang iman, tentang i'tiqad, tentang tauhid? Iman ini dia datang kepada kita. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendak. Bila Allah boleh bagi, maka Allah boleh ambil balik. Dia makhluk begitulah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu dia berubah-ubah. Termasuklah alam itu iman kita. Bila dia datang, dia boleh pergi balik. Jangan bila kita anggap bila kita beriman beres, selamat. Tak. Orang yang beriman dia boleh jadi lawannya. Na'udzubillah. Rasulullah selalu berdoa, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku,
engkau yang membuatkan manusia itu berpusing-pusing hatinya. Janganlah pusing hati aku atas agamamu. Bermakna dia boleh lari. Orang yang Islam, orang yang beriman, dan kalau kafir boleh masuk Islam, Islam boleh jadi kafir. Sebab tu kita kena belajar. Dengan 2 kalimah syahadah jadi Islam. Tapi jika ada perkara yang kita buat langgar, perkara-perkara yang menjadi pantang larang dalam bersyahadah, maka syahadah itu pergi. Allah sebut dalam Quran, wa man yartadi minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Na'udzubillah. Barang siapa di kalangan kamu di sini orang beriman. Siapa di kalangan kamu wahai orang yang beriman yang murtad dari agamanya, maka dia mati, dia kafir. Na'udzubillah. Bukan wahai orang kafir, siapa yang murtad jadi kafir. Tak. Barang siapa di kalangan kamu minkum, ini orang Islam, orang beriman, kalau dia buat perkara riddah, dia akan jadi kafir. Na'udzubillah. Menunjukkan Islam kita ini selamatnya ialah dengan menjaganya sampai kepada hari kita temu dengan Allah nanti, barulah selamat. Setakat mengucap 2 kalimah syahadah belum tentu selamat. Samalah macam kita ambil padi, benih sawi, benih kangkung. Contohnya benih sawi, tahu tak? Sawi. Sawi. Sayur sawi. Kalau mengerti tak apa? Sawi kita lempar dengan tangan kanan, dia akan tumbuh sawi atau kangkung. Tumbuhnya sawi. Lempar ke belakang, tumbuh sawi. Kita jirus pun tumbuh sawi, tak jirus pun tumbuh sawi. Buat batas pun tumbuh sawi, tak buat batas pun tumbuh sawi. Maka begitulah dengan 2 kalimah syahadah. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah jadi Muslim. Kalau sebelum mengucap Hindu, lepas mengucap mesti Muslim. Kalau sebelum tu Kristian, mesti jadi Muslim dengan mengucap. Kalau sebelum tu Yahudi ataupun Majusi, mesti akan jadi Muslim. Kalau sebelumnya Buddha, bila mengucap mesti jadi Muslim. Sama dengan biji sawi tadi. Siapa yang lempar biji sawi, mesti tumbuh sawi. Lempar ke depan, lempar ke belakang, lempar tinggi, lompat, heading, jatuh, sawi juga. Tetapi kenapa orang yang tanam sayur, tanam sawi, dia bukan saja letak benih sawi, dia buat batas, dia racun, dia baja, tak boleh air lebih, tak boleh air kurang, tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat. Jaga 2 bulan kutip hasil. Jadi kalau kita letak je putih sawi, memanglah terbit keluar sawi. Tapi 2 bulan lagi tidak ada yang kita boleh kutip. Ulat makan daun, ulat makan akar, ulat dalam batang, rosak habis. Itu kemungkinan. Jadi bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita pergi belajar supaya mantaplah syahadah kita, selamat syahadah kita sampai hari kita dibangkitkan bertemu Allah di akhirat nanti. Itu tujuan dia. Dalam satu hadis yang kita takut tengok, Nabi kata, yusbihu rajulu amina wa yumsi kafira wa yumsi amina wa yusbihu kafira atau kama qala. Nanti ada orang yang pagi dia beriman, petang menjadi kafir. Pada petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Menunjukkan di sini iman ini boleh berubah. Nampak tak? Pagi baca kunut, maknanya dia semayang, menunjukkan dia orang beriman. Petang pula dia kata tak boleh buat undang-undang hudud, potong tangan, ini zalim. Dia sudah kufur kepada Allah. Jadi kita belajar. Kalau kita sudah Muslim, kita pergi belajar. Sebab apa? Sebab kita nak syahadah kita, Islam kita ini tidak boleh dirosakkan oleh anasir, oleh musuh-musuh yang Ustaz Abdul Samad pun ada sebut tadi, dengan Qadariyahnya, dengan Mujassimahnya, dengan Jabariyahnya, dengan Khawariznya. Inilah ulat-ulat yang boleh merosakkan hasil-hasil ataupun kesuburan iman kita, akhirnya mati dalam keadaan Qadariyah. Dilahirkan dalam keadaan ahli sunnah, mati sebagai Qadariyah, mati sebagai Mujassimah, mati sebagai Mu'tazilah, mati sebagai Jabariyah, sebagai Khawarij dan sebagainya. Maka ulama mewajibkan kita untuk belajar, bukan kerana kita kafir, tidak, kita sudah Islam supaya Islam kita itu selamat. Kita beli kereta,
Kereta mahal lah kita beli. Kereta apa benda, BMW 7 Series, 1 juta ringgit. 1 juta ringgit ni mahal lah. Kita kena tukar air bateri, kita kena tukar minyak silinder, kita kena tukar plug. Kalau tuan dia kata, kenapa tukar ini, kereta dia 1 juta, tak payah tukar plug. Mesti okey punya sepanjang zaman. Kalau tak tukar plug, tak tambah minyak silinder, tak cek minyak bateri dan sebagainya, tidak okey, dia akan KO. Walaupun kereta 1 juta, dia naik lori towing. Pasal apa? Pasal jaga. Maka kita nak akidah kita selamat tak? Selamat sampai pada hari kita dibangkitkan nanti. Sebelum bangkit, kita akan ditest sekali lagi dalam kubur. Allah kata, Allah beritahu pada Nabi, mu sampaikan hadis ini yang manusia tidak tahu. Ini alam gaib, dalam alam barzakh. Di dalam alam barzakh nanti, bila kita masuk dalam kubur, datang Munkar dan Nakir, dia akan tanya kita. Nabi cerita, apa dia tanya? Man rabbuka wa man nabiyuka dan wa ma i'tiqaduka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Menunjukkan orang ini orang Islam. Wa man nabiyuka, orang ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia akan jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Mayat jawab, wa Muhammadun Nabi, Muhammad itu Nabiku. Ada lagi soalan, wa ma i'tiqaduka. Dan kalau Allah itu Tuhan, Nabi itu sebagai Nabi kita Muhammad, apa masalah i'tiqad pula? Cukuplah. Man rabbuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Okey, masuk syurga. Dah habis hadis, tak setakat tu, panjang lagi. Wa ma i'tiqaduka, apa i'tiqad kamu? Dah kalau kita beriktikad Tuhan duduk di atas, sebelum buat langit tu Tuhan duduk mana? Faham tak lagi? Tuhan turun malam ni, pusat turun macam kapal terbang. Itu i'tikad yang salah. Maka salahlah jawab dalam kubur nanti. Jadi walaupun kita ini yang mengaku Allah sebagai Tuhan, yang mengaku Muhammad sebagai Nabi, kita perlu lagi menjawab soalan ketiga, wa ma i'tiqaduka, apakah i'tiqad kamu? Jadi inilah ulama-ulama karang kitab-kitab akidah supaya kita mari belajar saja. Kita tak wajib karang dah. Banyaklah kitab akidah. Mari dengar, mari belajar. Tak ada nak datang masjid, YouTube. Tak ada YouTube, I tolong tiup you. Dah. Nampak tak? Insya-Allah. Faham tak? Jadi kita yakinlah memang betul lah ulama-ulama ini mewajibkan 3 ilmu. Yang pertamanya fardu ain, ilmu akidah, ilmu tauhid. Walau kita sudah mengucap kedua kalimah syahadah, kita jadi muslim, tapi kita perlu jaga muslim kita. Tengok sekarang banyak dalam internet, dalam alam maya, orang Islam, nama Islam, statusnya sebagai orang Islam, nama akaunnya Islam, tapi berkata-kata yang ada sebut di dalam kitab-kitab akidah, orang ini sudah batal akidah. Batal dengan 3 sebab. Syekh Mullah Ali Qari sebut dalam syarah Fiqhul Akbar, 3 perkara umat Islam jadi kafir. Dia Islam, bukan orang kafir jadi kafir. Orang Islam akan jadi kafir. 1, dengan i'tiqad, dengan hati. Yang kedua, dengan perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Berkata-kata, walaupun menulis, itu berkata-kata. Nampak? Dia sakit, dia kata Tuhan ini zalim menjadikan aku sakit. Dia kata Tuhan zalim jadi aku sakit. Jadi dialah yang pandai dari Tuhan. Nampak tak? Ada seorang laki-laki dia duduk bawah pokok beringin. Pokok beringin ni buah dia kecil dan batang dia besar. Besar-besar tiang masjid. Di bawah pokok beringin, di hujung belah kanan dia ada pokok tembikai. Orang Indonesia panggil, orang Riau semangka. Sini tak panggil semangka, tembikai. Tembikai ni orang KL lah. Kalau orang Terengganu, timun Cina panggil timun Ahok misalnya. Jadi semangka ni, tembikai ni pokoknya kecil, buahnya besar-besar. Besar-besar bola basketball. 6 kilo, 8 kilo sebiji.
Dia pun kata tak pandai Tuhan ni. Kalau Tuhan tu adil, pokok beringin batang besar, buah besar lah. Ni buah batang besar beringin, buah kecil besar jari je. Buah temikai pula, semangka pula, pokok kecil duduk atas tanah, buah besar-besar pula. Tidak adil Tuhan ni. Lepas dia kata tidak adil, jatuh sebiji buah beringin atas hidung dia. Ting, jatuh. Tak sakitlah buah tu kecil. Lalulah dia berkata, kalau begitu benarlah Allah bijaksana. Bayangkanlah kalau aku kata tadi buah beringin besar, buah temikai, memang mati dah aku. Dah 8 kilo jatuh atas muka. Tak usah kalau hidung kita ni pun ranak hidung. Apatah kalau hidung Ustaz Somad. Dah. Jadi itulah Allah ini dia adil belaka dah. Dan insya-Allah kita faham, kita wajib belajarlah sungguh-sungguh. Tak ada sempat datang membacalah. Ilmu ini sangat penting, dia akan ikut kita ke mana saja kita pergi. Saya teringat pada satu pepatah Jawa. Satu pepatah Jawa yang berbunyi, learning is a treasure that will ini betul ni. Ni pepatah Jawa ni mungkin Ustaz belum pernah dengar. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Ilmu ini akan mengikut kita, tuan punya ilmu, ke mana saja. Maknanya dia akan jaga kita. Kalau duit, kita kena jaga dia. Kena jaga. Lambat simpan saja, hilang duit. Kalau pencuri tak ambil, bini ambil. Tapi ilmu dia ikut kita. Dia ikut. Dia sampai kat kedai judi, ini haram, belajar dah, ini haram. Sampai kat perkara-perkara, ini tak boleh. Itu ilmu. InsyaAllah pakat belajarlah bersungguh-sungguh. Dunia telah banyak Allah bagi kepada kita. InsyaAllah kita bertekad untuk mulai sekarang belajar sungguh-sungguh supaya selamat akidah kita sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair jaza kepada sahibul fadilah Ustaz Azhar Idrus di atas syarahan beliau di atas tajuk kita dah Islam dengan ucapan 2 kalimah syahadah, tetapi kenapa kita perlu belajar ilmu aqidah. Tuan-tuan dirahmati Allah, dan huraian daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus tadi yang mana jelas kepada kita perlunya kita belajar ilmu aqidah walaupun kita telah Islam, kerana dengan ilmu yang kita pelajari akan memberikan kefahaman akidah yang sebenarnya ataupun akidah yang betul. Dan begitu juga pentingnya kita belajar ilmu akidah supaya menyelamatkan iman kita daripada perbuatan riddah ataupun murtadnya kita, na'udzubillahi min dzalik. Maka ilmu lah yang akan menjadi pendinding menyelamatkan kita, iman kita, begitu juga dengan i'tiqad kita. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab itu Nabi SAW menyebut may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kefahaman agama apabila kita mempelajari ilmu, maka perlunya kefahaman ilmu yang kita pelajari, kerana itu merupakan kebaikan untuk diri kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sesi yang pertama syarahan daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad, dan seterusnya telah selesai Fadhil Ustaz Azhar Idrus menyampaikan syarahannya. Kita masuk ke pusingan yang kedua, iaitu pusingan untuk menjawab soalan bagi Ustaz Abdul Samad, 5 soalan yang telah diberikan kepada beliau. Dan selesai daripada menjawab soalan, insya-Allah Ustaz Azhar Idrus juga diberikan 5 soalan untuk menjawab soalan yang diberikan kepada beliau. Oleh itu saya mempersilakan yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Samad terlebih dahulu untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan kepada beliau. Falyatafaddal ma'jura. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita kena pegang akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, sedangkan sudah ada akidah Rasulullah?
Kenapa tak langsung saja akidah Rasulullah? Sekarang saya balik. Awak tadi baca Quran, iya. Baca Quran pakai qiraat siapa? Qiraat Hafs. Qiraat yang kita baca itu qiraat Hafs. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu riwayat Hafs. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh. Alladzina yuqimuna as-salah. Qiraat Hafs kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Hafs. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh al-mu'minuna wal mu'minat. Tadi imam baca panjang mana? Dia baca Hafs. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu Hafs. Kalau Warsh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa tak langsung saja ke Rasulullah? Nah, manakala kita balikkan macam ini, saya kan tanya akidah, bukan tanya qiraat. Maknanya kita mengambil qiraat berdasarkan sanad bersilsilah dari tuan guru kita sampailah ke Imam Hafs, dari Imam Hafs sampai ke Nabi. Yang mempopularkannya, yang memasyhurkannya Imam Hafs dari Asim, maka disebut qiraat Hafs. Dalam masalah akidah, dari guru-guru kita sampai kepada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dari mana? Dari salafus saleh. Dia yang menyusunnya menjadi suatu ilmu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Kerana Imam Syafi'i yang menyusun usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal Hambali? Kami hafaz hadis banyak. Musnad Ahmad bin Hanbal 40,000 hadis. Kami hafaz, tapi kami tak faham mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak faham kami mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am sebelum Syafi'i datang. Maka ilmu paling hebat tentang melahirkan hukum-hukum, ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah 300 muka surat. Nabi panggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al, tulis Ar-Risalah, tulis surat aku. Lalu Rabi' pun menulis surat. Syafi'i terus berkata-kata, bercakap, dan Rabi' menulis 300 muka surat tanpa ada google.com. Ini tentang masalah mengapa kita pegang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kerana ia yang menyusunnya menjadi sebuah ilmu. Pernah Nabi mengajarkan idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, gunnah, bila gunnah, 1 mat, 2 mat, 3 mat? Mana ada? Kalau gitu bacalah Quran menurut Nabi. Awak ada dengar Nabi baca Quran? Oleh sebab itu maka ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. Maka belajar nahwu, memahami kitab. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, jaa Muhammadun. Ini tak ada dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Mana ada? Oleh sebab itu maka kita mesti kena belajar baik-baik. Tidak ada ustaz datang. Ada orang berkata ilmu tasawuf itu haram dipelajari sebab tidak berasal daripada Nabi. Tapi selama ini saya tahu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. 3. Ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal, haram, makruh, mubah. Halal, haram, makruh, mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah?
wujud, qidam, baqa, muhafalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja. Bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik. Mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak, bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad, bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat. Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal. Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Mereka lah Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka lah Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera. Berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah, daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera. Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf Sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf. Dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa itu juga. Tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun Nafs. Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama. Isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan 1 Muharram, bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram, apa dia buat? Kajian Muharram, kajian hijrah Nabi. Sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah tasawuf diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya Kaula, menunggaling Kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf Sunni yang dituliskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ini kami beramal dengan hadis dhaif, tapi ada ustaz yang kata haram beramal dengan hadis dhaif kerana hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Dua kemungkinan, ustaz itu salah atau yang bertanya ni tak faham. Dengar baik-baik apa kata Imam Nawawi. Ittafaqa ahlus sunnati, ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ini Nawawi yang berkata, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam masalah fadail a'mal. Makanya ulama tak mempermasalahkan hadis dhaif selama cukup 5 syarat. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Taqrib yang ditulis Nawawi, disyarah oleh Suyuti, Tadribur Rawi, syarah Taqrib An-Nawawi. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dia dalam masalah fadail a'mal dan masih beri payung, bernaung di bawah hadis sahih, maka boleh pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Belum lagi kurma itu masuk ke mulut dah berkelahi. Hadis sahih, jangan pakai. Jangan pakai hadis sahih. Aku 5 tahun mabuk minum khamar, tak ada orang melarang. Hari ini baru baca Allah malakasum tu kau larang aku. Ini untuk engkau. Orang menjadi rusak persaudaraan kerana hadis dhaif.
maka hadis dhaif boleh diamalkan selama cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Tidak ada riwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis palsu, tapi katanya dia ada dalam kitab Al-Mawdu'at. Jangan baca satu kitab, sebab Ibnul Qayyim penulis Al-Mawdu'at melampau. Ulama lain tidak mengatakan tuntut ilmu ke negeri Cina itu hadis palsu, tapi hadis dhaif, setakat dhaif, tak sampai pada maudhu'. Maudhu' palsu, bukan hadis sama sekali. Al-Bazinjan Sifaun min kulli da', terong, terung, obat dari segala macam penyakit. Itu memanglah palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Supaya dia laku, dia buat hadis palsu. Maka ini tak betul. Maka kita mesti tengok ini hadis sahih di bawah sahih, hasan di bawah hasan, dhaif di bawah dhaif, maudhu'. Bila dia maudhu', kita tak boleh pakai sama sekali. Tapi dia dhaif, boleh dipakai bila cukup 5 syarat. Jangan baca kitab Zakaria Kandahlawi Fadail Amal, banyak hadis sahih. Bila Fadail Amal Zakaria Kandahlawi tak boleh dipakai, maka tak boleh pakai Sunan Tirmizi, sebab Sunan Tirmizi banyak hadis sahih, Sunan Abi Dawud banyak hadis sahih, bahkan Musnad Ahmad bin Hanbal merata-rata banyak hadis sahih di dalam. Tak boleh pakai. Apa makna Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis sahih dalam kitabnya? Supaya orang tahu bahawa hadis dhaif boleh dipakai. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja, kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak,
kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang, karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah, aina Allah fis sama'? Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutabaat yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ ainallah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah maujud bila makan, munazzahun anil jihad disib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Faham tak tadi? Allah Rabbi. Kalau tak faham berat nanang. Soalan yang diberikan kepada saya, yang pertama, apakah benar haram hukumnya bersalam selepas solat? Allah, ini benda gini hari-hari. Bersalam ni berjabat salam. Tak usah pergi lagi lah yang selepas semayang. Berjabat salam, aku holo mu holo, pegang tangan, berjabat salam. Memang ni jabat salam hukumnya sunnah Nabi SAW, dapat pahala besar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma ma lam yatafarraqa atau kama qala. Ada beberapa hadis yang berlainan lafaz tapi satu makna saja. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu keduanya lalu berjabat salam, melainkan Allah akan ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Kerana itulah ijma' ulama, bersalam ini sunat, dapat pahala. Dan ada tambah lagi, ghafarallahu lahum, Allah ampunkan dosa keduanya. Tidak ada ulama kata bersalam tidak boleh. Yang jadi masalah ni duduk balah bersalam lepas mayat. Pasal apa jadi berbalah? Pasal dalam hadis Nabi tak kata di mana. Nabi kata ma min muslimaini saja. Tidak ada daripada dua orang Islam yaltaqiyani, yang mereka dua orang ini bertemu, berjumpa. Nabi tak kata berjumpa di mana-mana. Maka asal bersalam itu adalah sunnah, dan sunat dapat keampunan dosa. Yang jadi masalah lepas semayang. Apakah hukum? Dulu tak jadi masalah, sekarang sudah jadi masalah. Lepas semayang ni, daripada dulu ni kita beranak kecil tu orang bersalam dah lepas semayang. Tapi sejak Facebook dengan YouTube ni, jadi ada beberapa ulama mujtahid baru ni haram pula bersalam lepas semayang. Jadi kita nak pakai macam mana ni? Ginilah, macam tadilah Ustaz Abdul Somad kata, kalau kereta rosak, pergi kepada ahli dia yang pandai baiki kereta. Maka bila sekali berlaku masalah agama, kita balik pada ulama'-ulama', itulah yang terbaik. Ulama' yang besar-besar lah. Apa kata mereka? Dia antaranya daripada suatu hadis riwayat Qatadah. Qatadah berkata, qultu li Anas, akanatil musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, adakah berlaku berjabat tangan ni, berjabat salam
pada masa zaman sahabat-sahabat Nabi dulu. Zaman sahabat Nabi ni ada dah jabat-jabat salam ni, bersalaman ni, musafahah. Qala Anas, na'am. Pendek. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik kata, ya, berlakulah memang zaman kami, zaman sahabat, kami selalu bersalam. Jadi kalau orang yang cerdik, dia sudah dapat jawapan. Sama ada sebelum salam, sebelum semayang atau lepas semayang, memang boleh, tak ada masalah. Sebab tidak ada disertakan barang siapa bersalam lepas semayang masuk neraka. Itu lain. Ini umum saja. Cukup dengan satu dalil, dua dalil saja. Saya dah bagi dua dalil. Satu hadis, Nabi kata tidak ada dua orang Islam berjumpa lalu berjawab salam, Allah ampun dosa keduanya. Nampak? Okey, boleh tak bersalam? Boleh. Dipuji syarak, diperintah syarak. Allah janjikan dengan hapuskan dosa. Yang kedua pula, aku tanya Anas, iaitu sahabat Nabi, masa zaman sahabat itu mereka bersalam ke tidak? Naam, ya, mereka bersalam. Kalau kita orang cerdik, dengan dua dalil ini sudah memadai. Betul tak dia? Sudah cukup. Batu kata pepatah Arab, az-zaki yudriku zaki walau bi kalimatin wahid. Orang yang cerdik dengan satu kalimah saja dia sudah faham. Wala yudriku zabi walau tuliat alaihi Taurat wal Injil. Dan orang bodoh itu dia tidak akan faham walaupun kita baca khatam kitab Taurat dan Injil depan dia, tetap tidak akan faham. Baik, kata ulama. Siapa yang berkata? Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata wal mukhtar an yuqala, dan yang dipilih itu, perkataan yang dipilih itu pada masalah boleh atau tidak bersalam selepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bersalam. Ataupun selepas wirid dan salat, dia nak pergi, dia bersalam. Kalau orang berwirid, orang tak salam. Kalau orang nak pergi awal, belum berwirid, dia salam dengan orang. Kalau orang yang berwirid, sama-sama berwirid, mereka tak salam lagi. Salam semayang je dulu. Habis berwirid, berdoa, baru bersalam. Maka katalah Imam Nawawi, wal muhtar an yuqala, dan yang dipilih. Kalau kita nak mana satu betul ni? Ada kata boleh salam, ada kata tak boleh salam. Yang dipilih, perkataan yang dipilih, insafaha man kana ma'ahu qabla shalah fa mubah. Jikalau kita bersalam dengan orang yang kita telah berjumpa sebelum semayang tadi. Sebelum semayang kita jumpa dah. Lepas salam semayang kita bersalam pula. Fa mubahah, maka hukumnya harus, bukan haram. Ini tidak haram, semua haram. Kalau semua haram, senang lah. Mak rempit boleh jadi mufti. Tak payah pergi Morocco. Soalan pertama haram, soalan kedua haram, soalan ketiga, 4, 5 haram. Semua haram. Betul tak? Jadi kalau dia bersalam selepas mayang, padahal tadi sudah bertemu, maka hukumnya mubah, hukumnya harus. Nampak? Wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbah. Dan jikalau dia bersalam dengan orang yang dia belum jumpa sebelum semayang, maka bersalam itu jadi sunat. Nampak? Li'annal musafaha 'indal liqa' ialah sunnatun bil ijma'. Ni Imam Nawawi kata, kerana bersalam masa bertemu memang sepakat ijma' mengatakan itu sunnah. Kerana disebut dalam hadis yaltaqiyani, yang jadi masalah khilaf lepas semayang. Okey. Allahu Rabbi. Soalan yang kedua. Yang haram tu ada tak? Yang haram saya pun tak pernah buatlah, tapi memang haram. Dalam semayang tak. Nampak? Sebab Nabi ada sebut bila kita semayang dan ada orang yang nak melintas depan kita, hendaklah kamu tahan. Tahan. Jadi bila kita tahan, dia pun Allah maksudnya. Itu haram tak? Jangan buat Soalan yang kedua, berlaku kekeliruan pada masalah makan di rumah orang mati. Ada yang kata haram dan kena laknat. Mohon Ustaz jawab supaya hilang kekeliruan ini. Allahu Rabbi. Ada orang kata haram makan rumah orang mati.
Dan kalau kita makan kena laknat. Ini masalah. Betul ke tidak? Berlaku perbalahan, bergaduh-gaduh dan sebagainya. Mengaji tak mau, mengaji malas, yang rajinnya gaduh. Jadi faham baik-baik. Tidak ada lah sebarang hadis yang kita pernah jumpa dalam kitab-kitab hadis yang Nabi kata bila kamu pergi rumah orang mati haram kamu makan ini, tak ada. Yang Nabi kata bila berlakunya kematian Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi kata pada sahabat, isna'u li ali Ja'farin ta'ama fa'innahu atahuma yusghiluhum atau kama qala. Buatlah makanan pergi hantar rumah Ja'far yang meninggal hari ini, kerana mereka itu sudah datang perkara yang menyebutkan mereka. Itu hadis. Maknanya Nabi kata kalau ada jiran kita mati, kita pergi hantar makanan, kita buat makanan untuk hari itu. Sebab mereka itu sibuk nak gali kubur, nak siap keranda, nak mandi mayat. Jadi kalau nak memasak-masak pula, jadi tak sempat nak uruskan mayat. Jadi rumah-rumah jiran tolong buat makanan supaya mereka tidak lagi fikir masalah makanan untuk sempurnakan mayat. Itu maksud Nabi. Kita dah lebih-lebih dah. Haram bila pergi rumah orang mati ada air, haram minum air. Sampai budak nak menyusu pun haram. Budak tu kata, saya tak haram, saya masih kecil. Nampak tak? Ini masalah. Ada berlaku. Dia nak menyusu anak dia, maklum dia, maklumnya mak saudara lah. Turun bawah, haram menyusu anak. Mengopek ni atas rumah. Sampai begitu sekali. Kalau rumah tu bawah tu okey lah. Kalau rumah bawah tu lecak, ada kotor semua, makan dalam longkang. Jadi tak salah. Yang salah itu kita pergi rumah orang mati, kita kata ke tuan rumah, kami datang ziarah ni, buatlah nasi goreng. Ni datang jauh ni dari Riau, nasi goreng 2. Itu kalau dari dia, yang dari Jawa pula saudara dia datang. Kami. Buat menyusahkan mereka. Maka dalam kitab apa benda dalam fatwa ni Darul Qatar negeri Islam lah. Fatwa negeri Qatar mengatakan al-murad yang dimaksudkan, yang dilarang itu ialah at-ta'amul ladzi yusna yutakaffalu fihi li hadhihi musibah. Yang dilarang ialah dibuatkan makanan bernyusah-nyusah sebab berlaku musibah itu. Itu yang dilarang. Nampak? Amma iza amila ahlul mayyit ta'amal ladzi al-'adi jaza. Ada pun makanan yang tuan rumah buat, kerana biasa mereka buat. Makan tengah hari, makan petang, anak balik sekolah. Walaupun ayah ada meninggal, nak mandikan ayah, anak balik sekolah, boleh makan. Jaza. Nampak? Boleh. Ini masalah. Jangan kita pergi rumah orang mati, suruh buat air. Takkan tak buat air. Dia tak mau ta'am, tak dengar hadis. Ajak dia orang susah, jangan susahkan dia. Tapi mereka menjamu tidak ada masalah. Okey? Jadi cukuplah kita dengan fatwa-fatwa yang pelik-pelik. Sampai anak si mati pun balik sekolah lapor-lapor, tadi tak dah pergi dah makan dah. Balik sekolah ayah mati pula, tak boleh makan pula. Meninggal anak. 2 pula mati. Soalan yang ketiga. Ada orang kata sia-sia dan sesat baca talqin dan Quran. Apa pula? Pada kubur sebab orang mati tidak mendengar. Allah kan berfirman, wa ma yastawil ahya wal amwat, inna Allah yusmi man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kenapa tak beramal dengan ayat ini? Oh, dia maaf. Allah Rabbi. Ada orang kata sia-sia kita baca Yasin, baca Quran kalau ada orang mati, atau baca talqin bila mati.
sia-sia dia kata. Sebab apa? Sebab orang mati dia sudah tidak boleh mendengar. Dia datangkan ayat pula ni. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tak boleh dengarkan orang yang sudah mati di dalam kubur. Itu masalah. Jadi bila kita ni kalau suka agama, dengar dalil ni, ini betul. Ini betul. Mazhab Syafi'i mengarut dah. Ini ayat Quran. Ayat Quran kata, kamu wahai Nabi tidak mampu menjadikan orang yang dalam kubur itu boleh mendengar. Kenapa kita tak ikut balik ikut Quran? Waktu mereka kata mereka betul, mari balik kepada Quran dan hadis, tinggalkan ulama-ulama. Macam saya kata tadi lah, kalau tak belajar ni lah jadinya. Suka-suka je dia. Memang betul ini ayat Quran, menggunakan ayat Quran betul, tapi maksudnya batil, nak menyesatkan orang. Bila kita gosok air condition, hawa dingin, kita tak pergi mana kedai mozaik, kedai simen, kita pergi kedai air condition sebab kita cerdik. Faham? Kalau gosok maknanya pipe air kita gosok, kita akan cari tukang pipe, kita tak akan cari tukang elektrik, kerana kita orang cerdik, tidak bodoh. Maka malam ni kita orang cerdik ke bodoh? Cerdik. Ini ayat Quran. Kita nak tanya ulama Facebook ke nak tanya ulama tafsir? Kita tanya ulama tafsir. Antara yang berkata ayat ini bukan makna orang Yahudi, ayat ini maknanya orang kafir. Orang beriman tak sama dengan orang kafir. Allah serupakan orang kafir macam orang mati. Sebab tu kalimah Arab ini maknanya ni ada dua makna. Kalau tidak hakiki, makna majazi. Kalau tidak makna sebenar, makna yang jauh, makna kinayah. Nampak? Memang sebut dalam Quran, kamu ni tidak akan dapat beri dengar man fil kubur, orang dalam kubur. Apa makna man fil kubur? Buka kitab tafsir. Ibn Katsir, imam mufassirin, ahli tafsir, dia kata apa? Dia kata qala Qatadah, kullu hadza misal. Ini misal saja. Ini perbandingan saja, bukan hakikat. Bukan hakikat. Nampak? Jadi maksud ni Allah menyerupakan orang-orang yang hidup dengan orang yang beriman. Nampak? Al-ahya humul mu'minun. Dalam ayat ini al-ahya orang yang hidup makna orang beriman. Wal amwat humul kafirun. Yang mati dalam ayat ini bukan makna mayat dalam kubur, makna orang kafir. Lari dah tu. Baca balik pada ulama-ulama muktabar. Imam Qurtubi kata ini misal saja. Allah buat perbandingan. Perbandingan macam mana? Orang kafir, orang yang mati hatinya. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapat mengislamkan mereka, tak akan dapat beri hidayah kalau Allah tidak mengizinkan. Walaupun mereka hidup, mereka sama macam orang yang mati. Kerana orang kafir mata qalbuhum, mati hati mereka. Nampak? Dia kata kadzalat tasma'u man mata. Nampak? Seperti mana tidak mendengar orang yang sudah mati, la yasma'u man mata qalbuhu, tidak mendengar juga orang yang mati hatinya. Jadi ayat ini, wahai Nabi, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang kafir kalau Allah tidak izinkan, kerana mereka sama macam orang yang mati. Tak boleh guna ayat ini dalam masalah orang mati tidak mendengar. Dalam peristiwa perang Badar, Nabi SAW dibawa kepada mayat-mayat tentera musyrikin yang terbunuh. Nabi panggil sahabat, bawa pergi tunjuk mayat-mayat musyrikin. Dalam riwayat mengatakan 3 hari mayat itu dibiarkan di situ sebelum ditanam. Lalu Nabi pergi tengok, dia makin membusuk, nak pecah perut dah. Nabi panggil mayat tu. Nabi kata, ya Aba Jahlin ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Mughirah, ya Umayyah ibn ya Utbah ibn Mughirah. 4 orang ni Nabi panggil, kepala-kepala musyrikin.
Hei si Fulan bin si Fulan, hei si Fulan bin si Fulan, hei si Fulan bin si Fulan, hei si Fulan bin si Fulan. Sahabat tengok pelik Nabi cakap dengan orang mati. Kata Sina Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nampak? Hal yasma'u, adakah mereka dapat mendengar? Anna yujibu. Maaf, Nabi tertinggal. Nabi tanya, lepas Nabi panggil tadi, Nabi kata kepada mayat-mayat tadi, Nabi kata, hal wajad Allah Rabbi, adakah kamu mendapat hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu mendapati berhala-berhala kamu menjadikan kebenaran pada hari ini, padahal kamu sudah kalah? Fa ini wajad ma wa'adani rabbi haqqan, maka sesungguhnya aku hari ini aku mendapati janji Allah itu benar, Islam benar, musyrikin tewas. Nampak Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ini orang mati, mana boleh dengar? Anda yujibu, macam mana mereka boleh jawab? Ni mati Rasulullah. Nampak? Qad jayyafu, mereka sudah membusuk, nak pecah perut dah, mana boleh? Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi Allah yang aku di dalam genggaman Allah, Allah yang menjadikan aku, Allah berkuasa ke atasku. Nabi bersumpah, Nabi jawab. Nampak? Nabi kata, kamu ni tidak lebih mendengar daripada mereka. Mana mereka asma'u minkum. Nampak? 5 apa? 5 aku tu. Apa yang aku kata ni, asma. Kamu tidak lebih mendengar daripada mayat-mayat ini. Tapi mereka tidak kuasa untuk menjawabnya. Nampak? Itu jelas. Jadi mereka dengar tak? Mereka mendengar, tapi Tuhan tak benar mereka menjawab. Tak? Tidak sia-sia lah kita bicara Assalamualaikum. Kum tu menggunakan khitab. Orang yang di depan kita berkata-kata, kalau Allah izin kembalikan roh, dia jawab salam. Cuma Allah tak benarkan kita dengar. Kalau kita dengar, jadi kita pula meninggal. Faham tak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Pak Sama. Nampak ni? Pak Sama meninggal. Ini contoh. Ini contoh. Mereka mendengar. Dalam hadis lain, wa yasma'u qur'ani alikum, dan bila kamu berjalan balik dari kubur, mayat itu dengar bunyi terompah kamu, kasut kamu bergeser pada pasir. Bukan kuat. Mayat yasma'u qur'ani. Mayat itu akan dengar bunyi gesekan sepatu kamu. Kalau bunyi yang slow, sneh itu dengar. Dah kalau motor kuat-kuat, brong, mayat dengar. Nampak? Orang tanya kepada apa benda ni, Imam Ibn Taymiyah, dia jawab dalam fatwa dia, Fatwa Kubra. Dia kata, ya na'am, yasma'u wa yatakallam. Bukan saja mendengar, boleh bercakap pula mayat. La ilaha illallah. Itu Ibn Taymiyah yang dibangga-banggakan. Nampak? Yasma'u wa yatakallam. Mereka bukan saja dengar dan pula berkata-kata. Dalam satu hadis Nabi kata, idza wudi'atil janazatu ila a'naqi, apabila dia angkat jenazah letak di atas tekak manusia, pikullah. Nampak? In kana salihan qala, jika mayat itu orang yang baik, dia akan berkata, qadimuni, cepat bawa aku kepada taman-taman syurga. Wa in kana ghaira zalik qala ya wailata. Nampak tak? Kalau mayat yang jahat, mayat yang tidak baik, maka dia akan berkata, nampak, ila aina tadhhabu, kamu nak bawa aku pergi ke mana? Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan atau kama qala. Mendengar suara mayat ini bercakap di atas keranda semuanya melainkan manusia. Ada riwayat yang menambah, walau sami'a la sa'iqa, jikalau manusia dengar mayat bercakap di dalam keranda, maka akan mati pula manusia. Nampak? Kita bawa bila-bila contohlah, bila-bila ustaz bersama meninggal dah, kita pun usung kan, bila usung Pak Udak sama kata, cepat, ayo cepat, kita dengar alamak cakap, kita buang, kita tak bawa ke kubur, takut kita. Jadi jelas di sini, memang tidak sia-sia kita membaca, kita beri salam, kita baca talqin, tidak sia-sia. Kalau Allah izin mendengar, dan kalau orang hidup, kalau Allah tak izin tidak dapat mendengar.
sikit lagi dia. Mana dalil mazhab Syafi'i doa tolak bala pusing tapak tangan? Apa dalil boleh buat solat ghaib? Kalau boleh solat ghaib, apa syarat ni? Dia kata apa dalil orang mazhab Syafi'i semayang baca doa pusing tangan, tolak bala? Dalilnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa. Nabi pernah semayang minta hujan. Minta hujan kerana kemarau. Nampak tak? Wa asyara bi zahri kafaihi ila sama. Nabi mengisyaratkan belakang tapak tangannya ke langit begini. Jadi ada imam kan, bila dia tolak bala sampai kat bala dia pusing. Nampak tak? Sampai kat doa biasa dia buat gini, asal sunnah. Tapi Nabi hak lain pun begini. Tapi dalam solat minta hujan Nabi pusing. Menunjukkan boleh tak kita ikut? Boleh. Selagi tidak ada Nabi kata jangan ikut, ini khususiah aku saja. Tak ada sebut. Tak ada Nabi kata ini untuk aku saja, boleh pusing-pusing, kamu jangan ikut aku. Tak ada. Jadi boleh tak kita pusing tangan? Boleh. Selesai masalah. Apa dalil solat ghaib? Bila berlaku kematian Najasyi yang masuk Islam, maka Nabi jauh daripada Najasyi beribu kilometer. Nabi pun mengumumkan Najasyi yang Islam telah meninggal dunia. Mari kita aturkan saf dan semayang. Itulah semayang ghaib. Nabi ini fakabbara arba'a. Dalam hadis kata Nabi takbir 4 kali takbir. 4 kali takbir solat jenazah. Jenazah ni ada di mana? Ada di Habsyah ada di Yaman Faham tak ni? Kita duduk di sini di Madinah. Allahu Rabbi. Itu solat ghaib. Jadi apakah syaratnya? Syaratnya hendaklah jamaah orang itu orang Islam. Yang keduanya hendaklah sudah dimandikan. Kalau belum mandi tak boleh. Kena mandi dulu. Kerana syarat sah solat selepas mandi, sunat selepas kafan. Jadi kalau jauh, katakan mayat itu di Riau, kita yang nak semayang di Subang Jaya, di Kuala Lumpur, kita kena tanya dulu. Atau orang di sana di Riau dengar ada kematian di sini, tak? Kita tanya dah, halo, okey. Sudah mandi? Ya, sudah mandi. Baru selesai mandi. Imam kata, imam sendiri? Ya. Okey, kita mulakan semayang. Orang sana kata sudah mandi. Betul ke? Betul. Imam kata, imam yang jawab sini, sudah selesai mandi. Kita pun semayang di sini, boleh. Allahu Akbar. Mayat tak ada depan kita. Mayat 500 kilo, mayat 1000 kilo, mayat 50,000 kilo, mayat 100 kilo dan sebagainya. Boleh. Nampak tak? Syaratnya sudah mandi. Lepas semayang, tiba-tiba kena ulang balik. Tersilap. Bukan mayat sudah mandi, imam sudah mandi. Itu contoh. Dah kalau dekat ada ulama fiqh yang membenarkan keadaan dekat umpamanya. Sebelah rumah saja masjid, nampak tak? Dengan rumah kita tak mau turun dekat mayat hadir, kita nak semayang ghaib dekat rumah saja. Boleh. Bila boleh? Ada halangan. Contoh halangan, ada binatang buas. Antara kita dengan masjid ada rimau terlepas. Nampak? Kalau kita turun juga jadi 2 mayat. Nampak tak? Jadi dibolehkan. Allah Rabbi. Soalan yang terakhir bagi saya tentang batal wuduk sentuh wanita, kenapa tidak ikut Quran? Mengatakan tak batal. Kalau sentuh kuku batal atau tidak? Pula dah habis benda ni nak korek. Dia kata kenapa kita tak ikut Quran, kata batal wuduk kalau sentuh wanita. Quran tak kata batal. Dia kata kenapa kita mazhab Syafi'i ikut kata batal. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ni dia ikut Quran lah. Dia hafal Quran umur 5 tahun. Faham? Kita 55 alif bata. 55 alif bata. Baru nak masuk belajar alif bata. Itu pun hari pertama sampai tempat belajar balik semula. Tak jadi apa, tertinggal gigi. Gigi lupa bawa. 5 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun hafal syair jahilah Arab tu. Beribu-ribu syair. 9 tahun menjadi qari di penjuru rukun Yamani. Baca Quran lepas sembahyang asar, orang mendengar semua menangis. Nampak? Umur 9 tahun.
Kita 9 tahun hidup main cari lembu. Nyuk lepo. Umur 15 tahun dibenarkan oleh Imam Malik menjadi mufti di Madinah. Menjawab dan mengeluarkan fatwa. 15 tahun. Nah, kita 55 tahun ghairi magdub. Kirotan lagi na'na'an. 55 tahun. Lepas tu sembang lebih pula dah. Nah. Jadi memang batal ini Imam Syafi'i ambil daripada Quran. Nampak tak? Au jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa, atau kamu baru keluar daripada tandas, daripada WC, daripada tandas. Tandas ni orang keluar orang buat apa dalam tandas? Gorengkan kering. Dalam tandas. Kalau tidak berak, kencing. Makna batal wuduk ke? Batal wuduk. Atau kamu baru keluar dari tandas. Biasa dalam tandas ni orang batal wuduk kan. Kalau keluar buang air besar, batal wuduk. Buang air kecil, batal wuduk. Kejimak dalam tandas. Nampak tak? Jadi bukan junub. Junub dah dulu depan. Wa in kuntum junuba. Jikalau kamu junub, itu atas. Bawah ni auja ahadum minkum minal ghaib, atau kamu baru keluar dari tandas. Ini misalan daripada kamu baru selesai kencing atau berak, batal wuduk dah. Batal wuduk. Dan sambung aula mastumun nisa, atau kamu sentuh wanita. Masing-masing kata sentuh wanita membatalkan wuduk. Nah, baik, dia kata kalau kuku batal atau tidak. Yang batalnya kulit sahaja. Kulit sentuh kulit. Kuku tidak batal. Kuku tidak batal. Tulang tidak batal. Kita sentuh tulang bini tak batal. Rambut tidak batal. Kita nak keluar semayang, bini kata, bang tolong buat ekor kuda. Tahu tak ekor kuda tak? Ekor kuda kan? Yang panjang tu lah. Panjang pula 3 tu cara ikat dekat bawah. Ekor kuda. Kalau pendek, pigtail. Ekor babi. Nampak tak? Jadi laki dia pun, suami dia pun pegang rambut pula ikat dengan getah. Terus naik semayang. Tidak batal pasal pegang rambut. Gigi tulang. Dulu mengaji mula-mula kitab kitab Fathul Mu'in dan sebagainya. Kitab Safinatul Najah, dia kata tulang. Tulang. Bila kita tinggal tulang, kita pegang. Tak boleh ada guru. Maksud tulang tu gigi. Gigi. Macam lagi sentuh gigi terkeluar. Nampak? Dia orang Indonesia, Pak Ustaz, dia suka short form, dicampur-campur. Dia panggil apa? 2 perkataan buat satu. Dulu saya pergi di Medan, memula Pelesetan. Betul tu? Kau pandai lah. Dia tulis dekat apa benda ni, Medan ni punya airport dia, apa benda ni. Dah tu baru. Polonia, bandara dia tulis. Bandara maknanya bandar udara. Bandar udara. Di Indonesia dia banyak lagu tu. Saya pergi di apa bendanya, Siantar, Warkop dia tulis. Warung kopi. Pandai Indonesia ni. Wah, jadi mudah tak? Warkop, warung kopi. Nampak? Kalau ustaz ni ada tak yang paling popular pun? Tak Somad? Kena ke dia juga. Kalau Ustaz Somad ni kita akan panggil Uri Langsi. Uri Langsi lah kalau kita Pelesetan. Iaitu ulama Riau tulang besi. Dia kuat pagi di pagi Sulawesi, petang pergi Riau balik. Petang Aceh lagi esok tu Makassar balik. Tulang besi. Nampak? Jadi yang jenis perempuan, yang jenis isteri yang apa? Yang giginya dia panggil apa kalau di luar? Ini panggil jongang.
Gigi di luar, tutup mulut, gigi masih di luar. Tahu? Orang Jawa punya ibarat bukan itu Aceh. Itu Aceh. Dia panggil apa ni? Bukan. Giri bawah. Giri bawah. Giri bawah lah. Gigi isteri banyak di luar. Nampak? Gigi. Jadi kan sentuh gigi tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang batal sentuh kulit. Dalam pandangan mazhab lain ada yang mengkaitkan dengan syahwat. Lepas tu kadang-kadang kita dengar celaan, kenapalah mazhab ni semua tak betul. Tanda kali tak betul, tak mau ikut Nabi. Jangan. Kalau kita kata mazhab ni tidak betul, kita sudah menghina sahabat-sahabat Nabi. Kerana mula mazhab itu berlaku zaman sahabat, cuma tidak popular. Kalau nak cium Nabi, dalam kitab Syahrul Sunnah Imam Zahabi sebut, yang mengatakan batal wuduk cium Nabi ialah Abdullah bin Umar. Yang katakan tidak batal Abdullah bin Abbas. Nampak? Dan sebagian ulama mazhab mengikut pandangan Abdullah bin Abbas, ada mengikut pandangan Abdullah bin Umar. Menunjukkan di sini perbezaan pendapat berlaku di kalangan sahabat. Adakah mereka sesat? Tak. Nampak? Ini yang dibenarkan oleh syarak. Ini yang dibenarkan syarak. Itulah lebih kurang mudah-mudahan fahamlah daripada apa yang saya kata. Kalau boleh apa benda ni, banyak-banyaklah kita belajar. Jangan belajar direct daripada buku. Kalau direct daripada buku, kita tidak ada rujukan, boleh jadi kita tersalah. Boleh jadi betul, boleh jadi kita tersalah. Banyaklah kita berguru sekarang cukup mudah. Beli buku tu dulu tak ada ni, semua Arab. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia dan sebagainya. Tapi ingat, jangan bila kita ada buku, kita ada Google, kita sudah menjadi guru. Ingat satu pepatah Riau, mungkin Ustaz tak pernah dengar. Satu pepatah Riau yang berbunyi kandatan karbon abun mulikan. Ini betul tak? Jangan gelak, mungkin Ustaz belum sampai kitab dia lagi. Betul. Kandatan karbon abun panditan. Panditan abad. Kandatan karbon panditan abad. Maknanya pepatah Riau lah. Adakah orang yang suka membaca buku itu banyak, dia akan menjadi ulama, menjadi pendeta? Tidak. Kalau menjadi pendeta, musuh orang sesat saja. Jadi bukan dengan kita banyak membaca, tidak ada guru, kita akan boleh jadi alim, menjadi mu'tabar. Tidak. Mesti kita kena ada guru. Jadi akhir kalam daripada saya, oleh kerana Ustaz Abdul Somad sudi bersama kita. Mulakan dengan pantun, saya nak tamatkan dengan pantun juga. Boleh? Ikan panggang kesukaan Jokowi, makan di tepi kandang perigi. Ustaz Abdul Somad, kebanggaan Pertiwi. Kalau ada masa, datanglah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat dan rahmati Allah. Selesai pusingan kita yang kedua dan kita ada pusingan yang ketiga. Alhamdulillah, kita mengambil keberkatan ataupun peluang yang dihadiri oleh dua para asatizah, iaitu Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Azhar Andrus. Alhamdulillah, kita akan manfaatkan peluang ini. Dan pada pusingan yang ketiga ini, kita akan buka kepada para jemaah hanya 3 soalan sahaja. Dan 3 soalan ini khusus hanya untuk Ustaz Abdul Somad kerana beliau datang daripada jauh. Jadi datang daripada jauh, jadi kita berikan peluang kesempatan ini untuk kita mendengar jawapan yang soalan akan ditanya oleh para jemaah yang hadir pada malam ini, dan hanya dibuka 3 soalan sahaja. Dipersilakan. Ringkas. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Firdaus. Saya tengah belajar Al-Quran, tengah belajar Islam. Saya nak tanya, kenapa agama Islam tak boleh bersatu dengan politik?
bercanggah. Terima kasih. Mengapa agama Islam tidak boleh bersatu dengan politik, bercanggah dengan politik? Mengkaji masalah sembahyang, puasa, namanya fiqh ibadah. Mengkaji masalah jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, namanya fiqh muamalah. Mengkaji masalah nikah, cerai, khulu', talak, fasakh, namanya fiqh munakahah. Mengkaji masalah mengangkat pemimpin, menjatuhkan pemimpin, mengangkat ini fiqh siasah. Ada satu fiqh namanya fiqh siasah, dan kitab yang paling tua khas tentang fiqh siasah tahun 450 Hijrah ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Jadi bila ada orang mengatakan Islam tak ada bahaskan politik, maka dia sedang terkena penyakit sekularisme. Sebab dia kata Islam hanya uruskan masalah 3 saja: akikah, nikah, takziah. Adapun masalah ni a'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sa'is wa masus. Aku tak ada pakai ini siasah. Maka ini adalah sejak lemahnya pemerintahan Islam, maka umat Islam mesti kita ajarkan balik ke 4 ini: fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahah, fiqh siasah. Tak ada bercanggah. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Zul. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bolehkah kita pakai terus mesin basuh daripada orang kafir, contoh kita beli? Adakah kita basuh dulu ke, atau boleh guna terus mesin basuh daripada orang kafir? Mesin basuh itu kan terbuat dari fiberkah, dari plastikkah? Maka bila kita yakin tidak ada hadas najis, tak ada najis, bukan dari khinzir, bukan daripada anjing, maka kita tak perlu sama. Kita tak perlu sama. Kalau semua yang dari kafir itu najis, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, bukan najis aini, bukan benda dia najis, najis maknawi. Perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis. Sama bila kita tak suka pada orang, awak ni najis lah, apa berubah dia jadi khinzir? Kan tidak. Maknanya najis maknawi, bukan najis aini. Bila semua yang dibuat dari pabrik orang kafir najis, maka ini mesti kita sama dulu. 7 kali pakai air, 1 pakai air tanah, 1 kali pakai air pun kita tak boleh pakai lagi. Oleh sebab itu maka alat-alat yang datang daripada mesin basuh kah, kereta kah, maka bila tidak ada dia kena najis, maka najis yang berat yang mesti disamak. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, bila anjing menjilat, menjulurkan lidahnya pada bejana tempat air kamu, fa ahrikuhu, tumpahkan semua, basuh 6 kali pakai air biasa, 1 kali dengan air bercampur air tanah. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum. Saya tanya kepada Ustaz, kenapa Islam sekarang susah sangat untuk menyatu? Kerana Islam sekarang bagi dipecah. Soalan mungkin soalan lain dah sama soalan yang ditanya tadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Ustaz Nasyarul. Mau bertanya sama Ustaz, saya asal daripada Aceh. Dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah, iaitu dengan makanan asas atau makanan pokok. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh mengeluarkan makanan asas dan juga boleh dengan harganya. Jadi yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan pokok, tetapi mengikut ukuran mazhab Syafi'i. Harganya dengan mazhab Hanafi mengikut ukuran Syafi'i.
adakah dibolehkan dalam menunaikan zakat fitrah atau tiada? Sekian, terima kasih. Berat satu sa' menurut mazhab Syafi'i adalah 2.5. Nah, kemudian dalam mazhab Hanafi satu sa' itu 4 mud. Banyak. Kalau nak tengok macam mana satu mud, satu sa' dalam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, boleh download kitab judulnya Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Al-Makail takaran, wal Mawazin timbangan, Asy-Syar'iyyah menurut hukum syar'i, ditulis Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Di situ nampak beza antara berat satu sa' menurut Syafi'i dengan jumhur Hanafi, Maliki, Hambali. Bila kita nak bayar dengan beras, maka kita pakai berat Syafi'i. Bila kita nak bayar dengan wang, maka kita pakai berat Hanafi. Tapi bila kita pakai dengan wang, dengan berat Syafi'i, maka secara talfik dia sudah sungsang, kembali, sebab dia tak pakai. Kerana dengan mazhab Syafi'i, dia makanan pokok, makanan asas, gandum. Qutul balad, qut makanan balad, negeri itu makan apa. Sedangkan Hanafi saja sendiri, mazhab Hanafi yang boleh diuangkan. Adapun Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia dengan makanan. Saya sendiri membayar dengan beras dari dulu. Saya tak pernah bayar dengan wang. Tapi Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yusghilul azhan, di situ dia katakan boleh dengan wang. Sebab saat ini beza dengan zaman dulu. Dulu orang bayar gandum dia boleh tukar gandum dengan kain. Zaman sekarang pakai miskin, takkan dia pergi bawa beras tukar dengan kain. Beras itu dia jual balik dengan wang. Maka lebih elok dengan wang, kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi saya mengamalkan, saya bayar dengan beras. Bila nak bayar dengan beras, pakai berat jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali. Bila nak bayar dengan wang, pakai berat Hanafi. Wallahu a'lam. InsyaAllah lah soalan yang terakhir. Boleh Ustaz soalan yang terakhir. Ya, sudah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Ibu Nur Jafran daripada Langkat, Sumatera Utara. Direct ke pertanyaan. Saya ingin motivasi dari Ustaz kepada semua anak muda yang ada di sini, khususnya para pemuda yang sedang dalam ikhtiarnya mencari jodoh. Bagaimana motivasi Ustaz bagi kami semua, amalan yang paling utama selain daripada puasa, agar kami dapat menjaga diri kami daripada kemaksiatan yang sedang merajalela di dunia ini. Dan bagaimana cara kami untuk meyakinkan para calon mertua kami yang terkadang memberikan batas mahar itu tidak rasional, Ustaz. Kalau tidak 20.000 ringgit tak boleh datang anakku. Macam itu jelas, Ustaz. Terputus tadi. Kalau tak sampai 30.000 ringgit, kau tak boleh dengan anakku. Apalagi yang lain, haram juga anakku. Macam itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang faham. In kuntum la ta'lamun. Masalah ini sudah, saya mertua saya baru satu saja. Tanya lebih. Saya baru balik dari Palembang, berjumpa dengan Habib Muhammad Al-Attas. Kata Habib Muhammad Al-Attas, bila nak senang nikah, bacalah Ratib Al-Attas 41 kali. Ratib Al-Attas. Jadi ada pemuda ni, dia baru baca 17, dia tertidur. Esok pagi dia pinang, langsung saja terus diterima. Dia datang kepada Habib, aku dah baca tak sampai 41, 17, kenapa aku boleh diterima? Kata Habib Muhammad
engkau baca 17 engkau diterima. Bila engkau baca 41 dia yang datang pada engkau. Jadi masalah mertua mahar tadi, cubalah, tapi saya belum cuba lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini majlis kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.